Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sesi interview bersama bini yang comel ini. Okey, kita nak tanya tentang bisnes. Okey, kenapa si comel minat bisnes ataupun mulakan bisnes? Sebab abang. Sebab abang. Okey, kenapa sebab abang? Dulu minat bisnes dah daripada awal ke? Memang daripada kecil minat bisnes ke macam mana? Memang tak pernah minat pun bisnes. Sebab bisnes ni boleh dikatakan rugi dulu, untung kemudian. Jadi rasa tak mampu melalui kerugian itu. So saya tidak berminat untuk berbisnes di awal mengenali bisnes tu. Tapi yang menjadikan berminat untuk berbisnes ini adalah kerana melihat kejayaan suami masa tu yang menceburi bidang bisnes. Dia sanggup berhenti kerja kerajaan kerana dia nak berbisnes. Masa tu ada halangan lah daripada Liza. Sebab Liza kata, buat apa nak bisnes sedangkan kita dah ada kerja tetap yang dah ada income setiap bulan. Kenapa kita nak berfikir untuk berbisnes sedangkan bisnes ni rugi dulu, untung tidak tahu bila nak akan dapat. Itu mindset Liza dululah sebelum masuk dalam bidang bisnes ni. Tapi tergerak hati Liza untuk berbisnes melihat kejayaan suami selama 3 tahun dia berhenti kerja kerajaan. Dia pun berbisnes dengan kawan dia dan Liza nampak dia berjaya lah. Dan Liza melihat bisnes ini menyeronokkan. Menyeronokkan tu dari segi apa yang kita nak akan dapat. Itu je fikiran Liza masa tu tentang bisnes. So masa tu Liza decide untuk jadi founder. Bila minat je bisnes tu terus nak jadi founder. Sedangkan apa yang kita cakap ni kita pun dah tahu. Sebenarnya bila sebut founder ni hari ni selepas masuk dalam bidang bisnes bila tahu founder tu apa. Jadi bila ambil keputusan tu ada yang nasihatkan pada Liza, kawan suami nasihatkan supaya Liza ni belajar untuk menjual produk orang lain dulu. So Liza kata, kenapa kena jual produk orang lain? Kenapa tak jadi founder terus? Kan senang. Nampak dia punya profit tu lagi tinggi. Tapi masa tu itulah fikiran kita sebelum kita masuk dalam bisnes. Bila kita masuk dalam bisnes dan Liza belajar menjual produk orang, dan sampai sekarang pun masih lagi menjual produk orang. Tapi Alhamdulillah dengan menjual produk orang pun kita boleh berjaya. Tidak semestinya menjadi founder. Sebenarnya bisnes ni kalau kita dah tahu, kita dah lalui, kita takkan tahu. Kita hanya nampak dia tu dari mata kasar sahaja. Awal-awal bisnes tu susah ke, senang ke, apa cabaran dia? Rasanya kalau yang Liza nasihatkanlah pada orang yang nak ambil bisnes ni, kalau hati dia selembut tisu, rasanya kena jadi fikir 2-3 kali lah macam gitu. Tapi sekarang ni orang langgar je dulu. Apa-apa hal pun kita langgar je dulu. Daripada langgar tu lah kita akan dapat satu pengalaman yang tidak boleh kita belilah di mana-mana. Dan dari situlah kita akan belajar bisnes ni adalah bukan setakat jual beli, tapi dia adalah kepada kehidupan yang realiti. Kehidupan yang realiti maksudnya kita ni, asal kejadian kita ni sebagai manusia di muka bumi Allah ni untuk memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita, dan itulah yang menjadi amalan kita bila kita mati esok-esok. Bagi Liza bisnes tu macam Liza bersyukurlah Allah gerakkan hati Liza dalam bisnes ni. Selepas Liza masuk dalam bisnes, Liza berbisnes, Liza masuk kelas, Liza baru tahu sesungguhnya bisnes ni macam ni. Bukan seindah dari mata kasar tu. Bisnes ni wow, boleh capai apa yang kita nak. Kita nak benda boleh, kita nak ni boleh. Itu je Liza fikir di awal masa Liza bisnes dulu. Sebenarnya bukan itu sebenarnya bisnes ni. Bila kita cuba kita tahu apa yang kita rasa dalam melalui sebenarnya bisnes ni melalui ada cabaran dia. Sama juga apa pun yang kita buat
memang ada cabaran dia. Untuk dapat satu kejayaan mesti ada cabaran dia. Kalau kita tak berjaya, kita jangan down, tapi kita terus je untuk berjaya tu. Okey, sekarang ni Comel kerja kerajaan lagi, lepas tu bisnes. Okey, macam mana menguruskan masa dalam masa bisnes ada, lepas tu kerja kerajaan, lepas tu ada kedai lagi. Macam mana menguruskan benda tu dalam satu masa? Sebenarnya dari segi masa tu memang terlalu fit lah. Kalau ikut kita punya 24 jam tu sebenarnya dah cukup. Sebab Liza kerja 8 jam. Lepas tu lebihnya tu buat bisnes, uruskan keluarga. Memang kalau ikutkan 24 jam tu tidak cukup. Tapi bila kita berbisnes, kita tahu rezeki tu dari datang daripada Allah. Kita banyak dekatkan dengan dia. Jadi kita rasa InsyaAllah apa yang kita niat yang baik, Allah akan permudahkan. Jadi apa yang kita nak, Ya Allah, sentiasa minta dengan Ya Allah untuk Allah uruskan masa kita ni cukup 24 jam untuk berbisnes dan bekerja. Tidak menjadi halangan, tidak menjadi kata susah. Kalau kita buat bisnes lagi, kita kerja lagi. Siapa yang bekerja dan berbisnes, Liza rasa Liza salute lah dengan dia orang. Yang full time bisnes pun Alhamdulillah lagilah dia selut. Sebab dia orang memang berjiwa kental. Kita orang perempuan ni kena kuat lah. Masalah ni kita kena kuat. Kalau kita, bila kita dah buat pilihan, kita kena kuat. Okey, macam Liza nak menguruskan ni ada sokongan daripada suami jugalah. Suami yang banyak bantu Liza sebab dia orang bisnes dan dia ada masa yang panjang untuk bantu Liza dalam bisnes. Tanpa dia, Liza rasa Liza tak akan bergerak selangkah dan selangkah. Okey, Liza rasa atas bantuan suami jugalah Liza boleh teruskan bekerja dan berbisnes. Okey, macam kata nak uruskan masa tu, Liza ada staff. Liza hanya memberi arahan saja kepada staff dan dia yang menguruskan. Berapa orang staff? Setakat ni ada 3. Yang menjaga kedai seorang, yang menjaga di cawangan di Terengganu seorang, dan seorang lagi yang cover bahagian COD lah, yang nak pergi hantar tempat-tempat tu lah. Okey, last soalan, apa nasihat kepada orang yang baru nak bermula bisnes? Nasihat yang macam saya rasa berguna lah. Nasihat pada orang yang baru, sebab ramai sekarang ni yang berbisnes Alhamdulillah lah, kita tengok dengan kesan PKP ni, dengan pandemik yang datang ni, banyak hikmah yang kita dapat tengok. Sedangkan dulu ramai yang tidak berbisnes dan ramai yang tidak tahu bisnes tu apa. Tapi sekarang kita tengok merata-rata orang berbisnes, sehingga kan kebanyakannya orang berbisnes daripada orang yang membeli. Macam gitu. Tapi kita kena win-win situation lah. Ada yang membeli, ada yang menjual, ada yang menjual, ada yang membeli. Barulah ekonomi kita rancak kata. Tapi yang nasihatkan Liza lah pada orang bisnes ni, satu, kena pegang niat. Okay, satunya niat. Niat kita berbisnes tu tak apa, yang boleh mengekalkan kita sampai tahun ni. Okay, Liza berbisnes hampir 6 tahun. Apa yang Liza kekalkan, bukan tidak ada cabaran dalam bisnes. Memang dalam bisnes ni banyak cabaran dia, tapi lebih banyak cabaran dia lebih tinggi kita punya level tu. Level tu maksud dia kita perubahan kehidupan kita. Daripada kita ada motor saja akan boleh ada kereta, ada rumah apa semua tu, kehidupan kita rasa satu keselesaan lah. Tak semestinya kita dapat aset tu yang menjaminkan kebahagiaan. Dalam bisnes tidak juga. Mempunyai keluarga yang bahagia, keliling kita, sayang pada kita, kita pun dekat dengan Allah. Itu yang utama. Kita makin dekat dengan Allah. Bisnes ni adalah orang yang bisnes ni macam Liza minta bisnes yang Liza jalankan ni dekat dengan Allah. Itu yang paling utama. Niat kita bisnes adalah kerana Allah. Niat untuk kita bisnes ni yang memberi manfaat kepada orang lain, yang mendekatkan kita kepada Allah, yang membantu orang, bukan semata-mata jual beli. Okey, niat tu sangat-sangat penting. Sebab apa akan kita lalui ni, kita ada cabaran. Bila kita ada cabaran, masa tu Tuhan akan uji kita
niat kita tu. Okey. Sebab tu apa yang berlaku, kita kena berbalik kepada niat kita. Supaya kita tidak kata cepat putus asa, down. Kebanyakan orang bisnes kat jalan. Buat-buat dia tak jadi. Buat-buat ni buat-buat dah jadi. Buat-buat dah jadi. Habis sipu dah tanya. Sipu je tanya. Makna sana cepat rasa down. Kita sebenarnya yang pertama tu niat. Niat. Lepas tu kita doa, usaha, istiqomah, tawakal. Benda tu semua tu pegang dengan kuat. Fokus dengan apa yang kita buat. Sekali lagi. Niat. Niat, doa, usaha, istiqomah dan tawakal. Okey, berbalik kita, anda kata kita dah buat semuanya tapi Tuhan tidak lagi mengizinkan kita. Tuhan nak tengok kesabaran kita dalam kita berbisnes. Macam mana kita rasa bisnes ni bukan semata-mata kita jual beli je, tapi hubungan kita dengan Allah. Tuhan nak tengok kita ni hubungan kita dengan Allah sebenarnya. Bisnes ni ada asbab untuk kita teruskan kehidupan kita dan asbab kita untuk masuk ke syurga. Sebab kita kena tahu kehidupan kita manusia ni tidak kekal di dunia, kekal di akhirat. Apa yang kita akan bawa kepada akhirat. Dan bisnes yang kita, dan apa yang pilihan hidup kita nak bisnes ke, kita nak pilih saja ke, itu adalah satu asbab kita untuk ke arah akhirat. Mana sana. Maknanya kita kena niat yang baik-baik, insya-Allah apa yang datang pun baik-baik. Okay, faham. Okey, kita ada satu lagi soalan, cuma yang tu video next. Apa benda yang kita nak jual? Kita nak jual, kita baru orang yang baru nak berbisnes, tapi kita nak jual apa? Kita tak tahu nak jual apa. Tapi yang tu kita tunggu next video untuk jawapan daripada Puan Liza. Okey, bye bye.